Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه atau kama qala alaihimus salatu wassalam. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 284, iaitu kita berada dalam bab waktu-waktu solat. Kitab solat secara keseluruhannya, dan sekarang kita berada di dalam bab waktu-waktu solat. Dan kita telah bincangkan tentang waktu zuhur, dan di dalam waktu zuhur kita ada 6 jenis waktu, iaitu waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu jawaz harus tanpa terdapatnya makruh, jawaz bila karahah dipanggil, dan waktu hurmah bilakah waktu haram, dan yang kelima waktu darurah, dan keenam waktu uzur. Okey, sekarang kita masuk kepada waktu asar. Waktu asar, dan waktu asar ni apabila masuknya bayang yang kedua, bayangan yang kedua bagi setiap objek, dan bayang kedua bagi setiap objek, dan berakhir kepada terbenamnya matahari. Dan dalam masa itu dibahagikan kepada 7 kategori, 7 waktu. 7 waktu. Pertama, ditambah sedikit daripada waktu zuhur, iaitu pertama ialah waktu fadilat. Waktu fadilat. Bilakah waktu fadilat untuk kita solat asar? Waktu fadilat bermula apabila bayang-bayang sesuatu benda menjadi sama panjang dengannya. Maksudnya bayang satu benda, dia tapi sudah ditolak lah bayang asli tadi. Fa'ul asal tu sudah ditolak lah. Sebab apabila zawal, mesti adanya sedikit bayang. Itu kita panggil dia bayang asli. Itu kita panggil dia bayang asli. Okey, mana di sini dia tak sebut bayang asli lah. Dia buat konsep macam tu. Apabila bayang sesuatu benda, sesuatu objek benda menjadi sama panjang dengannya sehingga bayang itu menjadi 1/2 lebih panjang daripada bayang yang lepas. Maknanya 1/2. Maknanya 1/2 lah. Kalau 1 dah masuk dah waktu asar, dan 1/2 itu waktu fadilat. Jadi maksudnya 1/2 lebih panjang daripada bayang-bayang yang lepas. Dia waktu fadilat, waktu asar ni panjang sedikit. Dan waktu ikhtiar, waktu bermula daripada waktu fadilat sehingga bayang bermula daripada waktu ikhtiar juga bermula daripada waktu fadilat. Beza, waktu bermula pada bayang asar, bayang waktu fadilat. Jadi waktu ikhtiar ni juga dalam asar termasuk dalam waktu fadilat. Waktu ikhtiar termasuk dalam waktu fadilat. Dalam zuhur, waktu ikhtiar selepas waktu fadilat. Tapi dalam asar waktu ikhtiar juga termasuk bermula daripada waktu fadilat. Waktu ikhtiar tu duduk dalam waktu fadilat. Dia beza sedikit setiap keadaan-keadaan tadi. Dia waktu fadilat. Jadi dia beza sedikit sehingga bayang sesuatu benda menjadi 2 kali ganda panjangnya, tetapi bukan bayang istiwa. Bayang istiwa tadi ialah bayang yang asal lah. Begitu. Dan waktu jawaz bila karahah, dia jawaz harus tapi tak makruh. Waktu yang bukan makruh lah kita panggil dia. Waktu karahah, waktu harus, waktu berterusan hingga matahari menjadi kuning. Dan waktu harus, iaitu jawaz bil karahah, bikarahah, iaitu waktu harus tapi dah jadi makruh. Waktu tu harus bersama dengan makruh.
iaitu waktu berterusan hingga hampir terbenam matahari. Dan hampir terbenam dah, baru sembahyang asar, ada makruh dah waktu tu. Dan waktu hurmah, iaitu waktu haram. Waktu kita tunai haram, maksudnya waktu tu berdosa dah lah. Waktu bermula pada akhir waktu sekira tinggalnya kadar waktu yang mencukupi untuk menunaikan solat bagi waktu solat asar. Maknanya tinggal 10 minit lagi dah waktu asar nak masuk waktu maghrib, baru sembahyang maghrib. Waktu ada lagi, tetapi itu adalah waktu haram. Dia panggil waktu hurmah. Solat tertunai, tapi dosa dah dapat lah. Dosa dah dapat dah kerana melewatkan solat. Okey, waktu darurah, iaitu bermula akhir waktu, bermulanya akhir waktu hingga perkara-perkara yang menegah melakukan solat, sedangkan tinggal bakinya sekadar takbiratul ihram atau lebih. Allahu Akbar aja dah. Maknanya waktu darurah ni, Allahu Akbar, dia dah dikira menunaikan solat itu secara adab, kerana takbirnya dalam waktu yang sekadar boleh takbir je. Lepas Allahu Akbar takbir, habis dah waktu asar. Maka dia menunaikan, dia dikira menunaikan dalam waktu, bukannya qada. Tetapi dia panggil waktu darurat. Dah waktu hurmah tu pun dah berdosa, waktu ni pun berdosa jugalah. Kenapa dia melengah-lengahkan solat? Kenapa dia melengah-lengahkan solat? Jadi solat ni sebenarnya, apabila satu orang tadi, bila dia masuk waktu solat dan dia melengah-lengahkan sehingga terqada, sehingga masuknya waktu yang lain, maka di situ berlakulah dosa besar. Bukan setakat berdosa, dosa besar dah. Sebab meninggalkan solat waktu tersebut sehingga masuknya waktu solat yang lain. Bila masuk satu solat yang lain dan solat yang sebelum ini tak dikerjakan, maka dia dah dikira dosa besar. Ulama kata dah dosa besar dah sebab tinggal solat. Tinggal solat ni bukan dosa kecil, dosa besar. Okey, waktu uzur tu lah, waktu jamak lah, waktu jamak takdim lah. Jadi iaitu waktu asar dijamakkan dalam waktu zuhur, dijamakkan dalam waktu asar. Maksudnya jamak takdim, sembahyang asar dalam waktu zuhur. Okey, waktu maghrib. Waalaikumsalam. Waktu maghrib. Waktu maghrib dia waktu fadilat, bermulanya apabila terbenam matahari sehingga tempoh sekadar mendirikan solat dan perkara yang berkaitan dengan solat. Maksudnya waktu tu masuk maghrib 7.30, waktu masuknya maghrib. Selepas tu waktu fadilat ni, maksudnya sekadar waktu 3 rakaat yang normally yang orang kerjakan, normally secara biasa orang kerjakan waktu tadi, dan sedikit wirid-wirid selepas sembahyang lah, termasuk wirid-wirid sedikit baca istighfar, la ilaha illallah. Lepas maghrib tu kita istighfar 3 kali, lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 7 kali, lepas tu Allahumma ajirna minan nar 10 kali, lepas tu Allahumma ajirna minan nar 3 kali, 10 kali 7 kali, lepas tu kita bayar ayatul kursi, lepas tu kita tasbih 33 Fatimah dan kita doa. Itu sekadar waktu fadilat. Ikhtiar ialah waktu di dalam waktu fadilat. Ini sama juga dengan waktu asar. Waktu ikhtiar maghrib di dalam waktu fadilat. Waktu ikhtiar asar di dalam waktu fadilat. Tetapi waktu ikhtiar zuhur lain. Waktu ikhtiar zuhur adalah lain. Dan di sini dia 6 juga. Waktu jawaz. Waktu jawaz jawaz bila karahah. Waktu harus tapi tak ada karahah, iaitu dalamnya waktu di dalam waktu fadilat dan waktu ikhtiar. Dalam waktu fadilat dan dalam waktu ikhtiar. Dan jawaz bila karahah, waktu selepas waktu jawaz bila karahah sehingga hampir hilangnya mega merah. Dekat nak maghrib dah waktu karah. Waktu hurmah ialah waktunya pada akhir waktu sekira tinggal kadar waktu yang mencukupi untuk menunaikan solat bagi solat asar. Waktu untuk sekadar waktu yang mencukupi
untuk menunaikan solat bagi solat asar. Apanya? Solat zuhur, solat maghrib lah. Di situ tersilap tu, solat asar pula. Solat maghrib. Dan waktu darurah apabila solat maghrib dilakukan dalam waktu isyak bagi orang yang melakukan jamak takhir. Waktu darurah dia di situ, bukan waktu uzur. Biasanya waktu uzur tu ialah jamak takhir atau jamak takdim. Tetapi dalam maghrib, waktu darurah apabila solat maghrib dilakukan dalam waktu isyak bagi orang yang melakukan jamak takhir. Orang buat sembahyang maghrib dalam waktu isyak, itu dipanggil waktu darurah untuk waktu maghrib. Dan waktu uzur ialah orang yang solat maghrib dilakukan dalam waktu isyak bagi orang yang melakukan jamak takhir. Apabila solat maghrib dilakukan dalam waktu isyak bagi orang yang melakukan jamak takhir. Apabila solat maghrib dilakukan dalam waktu isyak bagi orang yang melakukan jamak takhir. Itu benda yang sama tu. Perkara yang sama sahaja. Okey. Waktu isyak. Waktu isyak, waktu fadilatnya bermula waktu hingga ke hilangnya mega. Mega kan ada 3. Kesemua-semua mega hilanglah. Mula-mula mega merah, mega putih dan mega hitam. So, habis dah mega tu. Waktu ikhtiar, waktu daripada waktu fadilat hingga habisnya sepertiga malam. Waktu jawas bila karaha, waktu sehingga fajar kazib. Waktu jawas bila karaha, selepas fajar pertama hingga tinggal waktu yang mencukupi bagi melakukan solat. Waktu hurmah, waktu pada akhir waktu sekira tinggal kadar waktu yang mencukupi untuk menunaikan solat. Dan waktu darurah ialah pada akhir waktu apabila hilangnya perkara yang menegah melakukan solat, sedangkan tinggal baki waktu sekadar takbiratul ihram sahaja. Dan waktu uzur apabila isyak dilakukan dalam maghrib bagi mereka yang jamak takdim. Waktu subuh ni special sikit. Waktu subuh ialah waktu bermula daripada terbit fajar sadiq, tempohnya sekadar mendirikan solat dan menyempurnakan perkara yang berkaitan dengan solat. Dan waktu ikhtiar daripada waktu subuh, waktu fadilat hingga langit menjadi cerah sedikit kekuningan. Waktu bila karahah, waktu sehingga zaman kemerahan sebelum terbit matahari. Jawas bil karahah, ketika langit berwarna merah sehingga terbit matahari. Dan waktu hurmah, waktu pada akhir waktu sekira tinggal kadar waktu yang mencukupi untuk menunaikan solat. Dia tak ada waktu uzur. Sebab uzur subuh dia tidak ada jamak takdim atau jamak takhir. Darurah pada akhir waktu apabila hilangnya perkara yang menegahkan melakukan solat, sedangkan tinggal baki waktu sekadar takbiratul ihram. Maksudnya kalau dia takbir pun dia tak boleh sudah dah sembahyang. Itu waktu darurah. Waktu darurah itu maksud dia. Kalau dia takbir pun dia tak boleh sudah dah sembahyang. Cuma dia hanya dapat takbir je dan sedikit dari selepas takbir. Maksudnya dia menunaikan waktu tersebut. Cuma dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bagi kita solat subuh ada awal waktu dan ada akhir waktu dan waktu qada. Okey. Daripada solat subuh, dalam mazhab kita dia ada awal waktu. Dalam ni atas mazhab kita lah, ada waktu dan ada waktu hurmah tadi. Tapi masih lagi adat lah ni. Walaupun dalam hurmah dia panggil waktu adat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bermula waktu subuh hingga ke akhir subuh, kesemuanya itu waktu kamil, waktu sempurna. Tak ada waktu yang makruh. Tak ada. Dia waktu sempurna. Maknanya bermula waktu subuh sampai akhir subuh, kesemuanya itu adat kamil. Adat kamil. Tetapi jika dalam mazhab Imam Hanifah, dia sembahyang subuh, dia takbir waktu di dalam waktu subuh, tetapi dia salam selepas waktu subuh.
bermakna dia tunai pada waktu adat kamil, tetapi dia sudah pada waktu adat nakis. Dia sudah pada waktu adat nakis. Maka iaitu adat nakis tadi, maknanya tunai secara nakis, secara kurang, yang kita panggil dia qada. Adat nakis ni kita panggil dia qada. Dalam waktu subuh. Berbeza dengan pendapat kita, iaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, waktu subuh ni, waktu subuh dia ada awal waktu, akhir waktu. Awal waktu dan akhir waktu. Jadi kenapa kita dikatakan sebab dia begitu juga dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Cuma berbeza sedikit dalam mazhab Imam Abu Hanifah pada waktu subuh. Sebab sepanjang waktu subuh dia panggil semua waktu afdal, iaitu waktu fadilat lah. Sepanjang waktu subuh dia panggil waktu afdal. Dia panggil adat kamil. Yang waktu lain dia adat nakis, ada adat nakis, iaitu adat nakis. Adat nakis, tunaian secara kurang, dipanggil adat nakis. Adat nakis ni akhir waktu adat nakis. Dan qada juga dipanggil adat nakis. Sebab itu kalau dia dapat takbir tahrimah di dalam adat nakis di akhir waktu, sewaktu waktu hurmah, dan dia pun sudah di dalam selepas waktu adat, iaitu waktu qada, sembahyang dia tetap on. Sebab penunaiannya secara nakis walaupun dalam waktu, dan penunaian secara nakis selepas waktu. Atas dasar nakis tadi, maka dia dikira menunaikan solat itu dengan adat, dan solatnya sah. Jadi dalam empat waktu. Cuma sembahyang subuh ni berbeza sedikit bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh faham ke tak? Dia sebenarnya kalau tunjuk tu gambar rajah tu nampak sikit faham lah. Tapi kalau dalam lecturer ni, dalam memberi penerangan dia susah. Jadi tengok sepanjang waktu, bagi Imam Hanifah, sepanjang waktu subuh itu dipanggil adat kamil. Semua tu dipanggil adat kamil. Dia tak ada adat nakis, tak ada waktu hurmah lah. Dia tak, dalam waktu adat tak ada waktu hurmah. Cuma ada waktu hurmah, iaitu waktu qada. Jadi bila dia sembahyang, Imam Hanifah dia sembahyang subuh lewat sikit. Bila dia sembahyang subuh, sebab tu dia sembahyang subuh lewat. Dia sembahyang subuh lewat tu pun dia dikira waktu afdal lagi. Sebab sembahyang subuh dalam mazhab Imam Abu Hanifah waktu asfar, waktu dah nak hampir cerah. Dan sembahyang subuh dalam waktu bagi mazhab Imam Syafi'i dan mazhab imam lain ialah pada waktu ghalas, masih gelap lagi. Ghalas tu maksud dia gelap lagi. Asfar tu dah nak hampir cerah dah. Sebab tu kita semayang dalam mazhab Hanafi, dia semayang subuh lewat. Sebab nak cerah dah baru dia semayang. Tapi itu ialah waktu afdal bagi dia. Sebab dia kira afdal lagi. Cuma sahabat ni, dia sembahyang awal waktu, dia salam di akhir waktu. Kita ambil awal waktu Syafi'i, Abu Hanifah ambil akhir waktu. Tapi sahabat dia semayang awal waktu subuh, dia salam-salam dekat nak habis subuh. Itu sembahyang subuh di kalangan sahabat. Tualu mufassal, ayat-ayat daripada Hujurat sampai ke ayat surah Hujurat lah. Tualu mufassal tadi tu dalam bacaan-bacaan yang sunat dibaca ketika menunaikan solat. Okey, boleh faham. Cuma dia tunai, jadi sebab tu kan dia sembahyang. Okey, dia sembahyang. Okey, kita kata 7.20. Waktu habis subuh 7.20. Dia pun sembahyang 7.15. Dia salam 7.21. Maknanya waktu habis dah, waktu qada dah masuk, maka dia dikira sembahyang dia batal. Bukan tak sah dan batal bagi mazhab Imam Hanifah lah. Dia sedikit ada sedikit kefahaman. Jadi mungkin sekali pertama dengar dia tak faham lagi. Dia dengar 2, 3, 4, 5 kali, dia boleh faham lah tu. Dia sebab ni perkara-perkara ni perlu kita ulang. Satu imam, dia nama dia Imam Akhfash, dia guru Nahu. Dia dipanggil Imam Nahu. Semasa dia belajar dengan gurunya nama Sibawih. Sibawih ni adalah guru Nahu. Dia orang Farsi lah, orang
orang-orang Kufah belaka ni. Jadi mereka ni adalah orang-orang Farsi lah, orang berbahasa Farsi. Bahasa ibunda dia bahasa Farsi, tapi dia boleh bercakap Arab lah. Jadi si bawah ni dia tak handsome. Dia muka macam buah apple bulat gitu. Buah apple. Jadi dia ada anak murid Akhfash, Imam Akhfash rahmatullah alaih. Imam Akhfash ni dia belajar dengan Imam Ahmad Hanifah. Selepas dia belajar dengan Imam Sibawih. Tapi setelah belajar, untuk mengingati pelajaran, maka dia perlu ulang. Kita panggil dia takrar. Iza karrara qarrara. Bila kita takrar, kita dengar berkali-kali atau kita sebut berkali-kali, maka benda tu akan jadi mantap. Jadi bila Imam Akhfash ni rahmatullah alaih dia belajar, maka dia dah ingatkan dia tak ada kawan sebab dia belajar seorang. Maka dia ada seekor kambing, maka dia pun tarik telinga kambing tadi. Dia tarik telinga kambing tadi. Bila dia tarik telinga kambing, dia pun memperdengarkan pengajian dia kepada kambing. Dia dengar kambing ni fa'il marfu' ism. Maka bila dia lepas telinga kambing tadi, kambing kan orang pegang telinga dia, bila lepas dia mengiling. Tak faham kambing tu kata. Kambing tu kata tak faham. Bila kambing tu kata tak faham, dia pun terangkan lagi. Lepas telinga, kambing tu mengiling kepala. Tak faham. Datuk ni tak faham. Oleh kerana dia mengulangi berkali-kali, Akhfash boleh jadi imam nahu. Kambing tetap kambing. Kambing tetap kambing. Tapi kambing dia tu begitu terkesanlah dengan hafalan dan kemantapan pelajaran yang diperdengarkan oleh Imam Akhfash. Dia dengar. Bila kambing tu disembelih, otak kambing tu kering otak kambing tu. Sebab kuat sangat dengar takrar daripada tuannya. Begitu. Okey. Jadi sebab itu kita kena takrar berulang-ulang kali. InsyaAllah maka kita akan faham. Fasal pertama, waktu solat. Fasal pertama ni hadis yang ke-581 bracket nombor 1 dalam kitabus solat, tetapi bab solat, bab waktu solat. Ini bab pertama lah. Bab pertama di dalam kitabus solat. Kitabus solat sendiri ada hadisnya. Dan dibahagikan kepada 3 fasal. Dan begitu juga bab pertama dalam kitabus solat adalah bab waktu solat. Lagi dan lagi lah. Takrar ya, lagi dan lagi. Iza karrara qarrara. Dengan kaf, dengan qaf. Iza karrara qarrara. Bila diulang berkali-kali, maka mantaplah hafalan tadi. Lagi dan lagi. Akhfash boleh jadi imam nahu. Kambing tetap kambing. Kambing tetap kambing lah. Kambing mana boleh jadi orang, walaupun dia tak pandai pun. Okey. Waktu solat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam waqtu zuhri iza zalati syamsu wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yakhduril asru wa waqtul asri ma lam تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها بين قرني الشيطان رواه مسلم. Ya, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu solat zuhur. Kita dah bincang dah. Kita dah bincang-bincang, tuan-tuan boleh fahamlah sebab perkataan-perkataan yang disebutkan tadi. Waktu zuhur bila, waktu takrar bila masuk zuhur. Sekarang daripada hadis akan dibincangkan.
tentang waktu-waktu. Jadi waktu zuhur adalah apabila ketika gelincir matahari. Nampaklah gelincir matahari, macam mana matahari tegak atas kepala, dan matahari tadi cuma dia setahun tu 2 kali sahaja betul-betul tegak atas objek, dan yang mana tidak ada bayang asal atau bayang istiwa dia panggil. Bayang asal ataupun bayang istiwa. Fa'ul asal atau bayang asal. Tetapi pada hari-hari yang lain, dia tetap ada bayang asli. Bayang asli. Kerana waktu zawal, dia tidak betul-betul tegak di atas kepala. Mungkin condong dia 20 darjah ke, condong dia 35 darjah ke, 20 darjah ke, dan sebagainya. Maka terdapat juga bayang asal pada waktu zawal. Mesti ada bayang asal. Kalau kita ni di Khatul Istiwa, kita tak nampak sangat. Sebab matahari kita sentiasa hampir tegak di atas kepala, yang mana menyebabkan sesuatu objek tadi, bayang aslinya terlalu kecil. Boleh faham. Bayang aslinya terlalu kecil. Tetapi kalau kita duduk di dalam garisan tropika, Mediterranean, tropika, atau kita duduk di garisan kutub, itu memanglah walaupun matahari tegak atas kepala, tetapi matahari kan dia sikit je. Ni kan, ni dataran matahari sikit je. Tapi kalau lah Khatul Istiwa, gitu. Begitu. So dia tengok keadaan begitu. Jadi boleh faham. Waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Ketika bayang seorang lelaki berada hampir dengannya. Bayang lelaki tu bila matahari di atas kepala. Sekarang lelaki tu objek lah. Bukan kita tak guna kayu sebagai objek. Benda tu. Sekarang lelaki tu dijadikan objek. Jadi lelaki bila dia berdiri, bila waktu zawal, maka ada sikit bayang dekat dengan dia. Itu waktunya berterusan selagi belum masuk waktu asar. Bayang tu makin panjang, sehinggalah masuk waktu asar. Dan waktu asar adalah ketika matahari masih lagi kekuningan. Waktu maghrib adalah selagi mega merah belum terbenam. Waktu isyak pada pertengahan malam, dan waktu subuh adalah ketika fajar terbit dan berterusan selagi matahari tidak terbit. Apabila matahari terbit, hendaklah kamu berhenti daripada melakukan solat. Sesungguhnya waktu itu di antara waktu terbit matahari tadi, terbitnya di antara 2 tanduk syaitan. Kenapa Nabi tashbihkan? Nabi ingatkan kepada 2 tanduk syaitan. Waktu ini, hadis ini menyatakan bahawa waktu mustahab solat asar ialah ketika waktu kekuningan. Waktu ikhtiar lah, waktu fadilat lah. Waktu mustahab tu waktu fadilat lah. Masih lagi ketika waktu kekuningan sehingga terbenam matahari. Dan waktu mustahab, iaitu waktu fadilat sebagai solat isyak, ialah 1/3 malam. Dalam hadis ini memberitahu waktu mustahab dan waktu jawaz, iaitu harus sahaja. Dalam hadis ini beritahu waktu mustahab, iaitu waktu harus dan waktu jawaz sahaja. Bila karahat. Tapi masa kita bincang tadi, dia banyak waktu. Dia ada 6 waktu, ada 7 waktu tersebut. Tetapi yang disebut dalam hadis ni 2 sahaja, iaitu waktu mustahab yang kita panggil dia waktu fadilat, dan waktu jawaz iaitu waktu harus bila karahah. Okey. Jadi apabila matahari terbit atau matahari terbenam, tulu isyam. Tulu tu kata bila matahari terbit, dan ghurub isyam bila matahari tenggelam. Syaitan ni apabila matahari terbit, dan syaitan ni dia ada tanduk. Dia ada tanduk. Hellboy. Cerita Hellboy kan. Tapi dia ada tunjuk tanduk satu je Hellboy. Lepas tu dia gegaji tanduk dia tu. Lepas tu tanduk dia panjang balik. Hellboy.
budak neraka. Orang putih dia buat cerita, habis Hellboy pun dia buat cerita jadi baik. Oh, syaitan baik. Budak neraka tu syaitan lah. Syaitan tu baik, Hellboy tu jadi baik. Dia ada tanduk lagi tu. Okey. Masalah jadi semua ke dia. Okey. Hellboy. Hellboy. Okey. Maksudnya dia ada tanduk. Jadi, bila terbenam matahari, bila terbit matahari, syaitan dia ambil peluang. Dia bila matahari terbit, dia kan ada dua tanduk. Bila matahari terbit, maka seolah-olah matahari tadi terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan pada masa itu, orang-orang penyembah api, majusi, akan menyembah matahari tadi. Dan syaitan kata, tengok, penyembah-penyembah api telah menyembah daku. Sebab masa matahari terbit atau matahari terbenam, syaitan akan duduk di depan matahari dan seolah-olah nampak matahari tadi berada di antara dua tanduk syaitan. Begitu maksudnya. Itu maksudnya berada di antara dua tanduk syaitan. Ulama mutakaddimin, tetapi dalam memaknakan perkataan ini, kita ada dua golongan, iaitu ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin di dalam masalah akidah. Ulama-ulama yang terdahulu 200 tahun selepas Rasulullah hingga ke sebelum tahun ke-500, iaitu tahun ke-400 Hijrah. Dan tahun ke-500 Hijrah sampai sekarang dia panggil ulama mutaakhirin, mereka yang datang kemudian. So dia ada proses dari situ. Jadi dalam bab ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat macam ni, ulama-ulama mutakaddimin menterjemahkannya dalam konsep tafwid, dan ulama-ulama mutaakhirin menterjemahkan dengan konsep apa? Ta'wil, iaitu ada penerangannya. Jadi, tengok, di antara dua tanduk syaitan, ulama mutakaddimin memberi makna dengan makna yang asal, iaitu makna tafwid. Maksudnya, matahari tadi terbit dia atau terbenam dia di antara dua tanduk syaitan. Mutaakhirin mentakwilkan maknanya, apabila matahari terbit dan terbenam, syaitan akan berdiri dan meletakkan kepala dekat dengan matahari. Apabila penyembah matahari agama majusi sujud kepada matahari, maka syaitan mengikut sangkaannya berkata, lihat, semua orang sujud kepadaku. Syaitan tu iblis lah. Atau maksudnya pada waktu itu syaitan mengumpulkan tentera-tenteranya di kalangan jin untuk mengambil laporan. Nah, kita dah beritahu dah, dia ambil laporan duduk tengah sungai, duduk tengah laut tu, Bermuda Triangle. Beza usaha dakwah, usaha kita dan syaitan ialah mereka membawa manusia ke neraka, tapi dalam kita berdakwah ialah kita nak bawa semua manusia ke syurga. Sebab itulah makruh solat pada waktu tersebut. Itu dipanggil makruh. Waktu-waktu makruh solat nanti kita akan belajar. Makruh disebabkan zat dan makruh disebabkan oleh sifat. Maka ada 5 tempat waktu solat. Makruh disebabkan oleh zat, makruh disebabkan oleh zat ada 3, dan makruh disebabkan oleh sifat ada 2. So dia ada 5 tempat makruh daripada menunaikan solat. Nanti kita akan belajar bab di tempat makruh solat. Tapi sekarang bab waktu solat baru. Nabi mengajar sahabat tentang waktu solat. Nabi ajar sahabat macam mana nak sembahyang. Nabi ajar. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an waqti salah, qala lahu salli ma'ana hazaini ya'ni al-yawmaini. Falamma zalat asy-syamsu amara Bilalan fa'azzana thumma amarahu fa'aqama az-zuhra thumma amarahu fa'aqama as-'asra wash-syamsu murtafi'atun bayda'u naqiyatun. ثم عمر فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم عمر فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم عمر فأقام
fajra hina tal'al fajr falamma an kana يوم الثاني أمره فأدبر بالظهر وأدبر بها وأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة وأخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر وأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم 287 hadis ke-582 bracket nombor 2 hadis dalam kitab salat bab waktu solat. Okey. Dia waktu masail ni dia berbeza-beza sikitlah. Dia masail ni dia kena nak memahaminya, keadaan dia agak begitu. Mungkin agak boring sikit kali kot. Tapi dengar dengan baik, dengan hadirkan iman dan ihtisab, masya-Allah Allah SWT akan fahamkan kita dan Allah SWT akan menilaikan ganjaran pahala yang besar bagi kita. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah tentang waktu salat. Lalu baginda bersabda, kamu salatlah bersama kami 2 hari. Oh, dia tak beritahu dalam masa 3 minit. Kita tadi beritahu dalam masa sejam je. Nabi kata tak, kena duduk dengan aku 2 hari. Baru kamu tahu. Maksudnya duduk tengok secara praktikal. Maka apabila matahari tergelincir, baginda menyuruh Sayyidina Bilal untuk berazan. Lalu beliau telah azan. Kemudian baginda menyuruh pula untuk iqamah. Lalu Bilal telah iqamah. Kemudian baginda menyuruh untuk iqamat untuk solat asar. Sedangkan pada waktu itu matahari meninggi dan berwarna putih cerah. Kemudian baginda menyuruh pula untuk iqamat. Lalu dia telah iqamat untuk solat maghrib. Ketika matahari itu telah terbenam. Dia tak cerita dah bab azan. Azan cerita sekali dah pada dah cuma dia cerita bab qamat saja. Rawi untuk memudahkan pemahaman ini. Lalu dia telah iqamat untuk solat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian baginda menyuruh Sayyidina Bilal lagi. Lalu beliau telah iqamat untuk solat isyak ketika terbenam mega merah. Lalu mega, dia kata mega sahaja, tapi kita sebut mega merah lah. Sebab bagi kita mazhab Syafi'i, mega merah habis mega merah, masuk mega putih, sudah masuk isyak. Bagi Imam Abu Hanifah, mega putih lagi masih ada waktu maghrib. Sebab itu dalam riwayat dia terjemah syafaq saja, perkataan syafaq, tapi ustaz terjemah mega merah sebab kita terjemah dalam konteks mazhab Syafi'i. Kata orang kata, oh, ni hadis bukan hadis Nabi ni, puak-puak Syafi'i buat. Tak, ulama yang faham benda ni. Sebab tu saya terjemah mega merah dalam konteks mazhab Syafi'i sebagaimana kita telah bincangkan. Okey. Terjemahan tu dia kena tahu, nak terjemah satu benda tu. Tidak pakai terjemah saja tak boleh. Orang tak faham. Jadi kita akan memahami dalam penterjemahan tadi dengan makna dia belakang, depan, kiri, kanan dan perbahasan berada di hadapan kita. Okey. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Bilal lagi. Lalu dia telah iqamat untuk solat subuh ketika terbit fajar. Apabila tiba hari yang kedua, hari pertama ni awal waktu, hari kedua pula mari. Apabila sampai hari kedua, baginda menyuruh tunggulah waktu sejuk untuk solat zuhur. Abridu biz zuhur. Maksudnya sembahyang zuhur ni bukan awal waktu. Nanti kita akan belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab sembahyang zuhur, dia ada kita awal waktu itu waktu mustahab. Tapi dalam mazhab Imam Hanifah tak semesti awal waktu itu mustahab. Sebab apa? Waktu subuh semua waktu mustahab daripada awal hingga akhir dalam mazhab Imam Hanifah. Tapi kita ada waktu mustahab dan ada waktu makruh atau waktu tahrim dan haram. Dia tak ada waktu subuh. Waktu zuhur, waktu mustahab. Tapi oleh kerana nanti kita akan belajar bab tadi, oleh kerana dalam pengarang hadis ini, pengarang adalah dalam mazhab Syafi'i, maka dia meletakkan babul ta'jilis solat, bab menyegerakan solat.
Jadi takjil atas dasar menyegerakan, kerana menyegerakan solat tadi adalah menyegerakan solat tadi ialah hukum yang terbaik. Menyegerakan solat, dan itu dipanggil waktu mustahab. Waktu mustahab, tapi kita panggil apa dia? Waktu fadilat. Tapi Imam Hanifah, Zuhur, waktu mustahab dia agak sejuk sedikit waktu. Itu pun berbeza di dalam waktu pada waktu musim sejuk dan pada waktu musim panas. So perbezaan berlaku. Lalu Sayyidina Bilal menunggu waktu. Maka masuk Zuhur tak sembahyang lagi, menunggu waktu sehingga sejuk dan apabila telah tiba waktu sejuk, dan maka sembahyanglah solat asar ketika matahari masih lagi meninggi, masuk lagi tak turun lagi, tengah meninggi lagi. Baginda telah lewatkan sedikit daripada waktu sebelumnya. Cuma waktu asar ni lewat sikit daripada waktu sembahyang daripada hari pertama. Begitu juga dengan Zuhur. Zuhur dia sejukkan, mana lewatkan lagi lah. Baginda solat maghrib sebelum terbenam mega merah. Dan baginda solat isyak selepas berlalu 1/3 malam. Dan baginda solat subuh ketika langit kekuningan, iaitu waktu asfar. Ini dalil mazhab Imam Abu Hanifah bahawa subuh itu pada waktu asfar, waktu dah nak kuning, maksudnya nak hampir cerah. Itu waktu fadilat bagi mazhab Hanafi. Kita waktu ghalas, ghain lam sin, ghalas dia safara, dia alif sin fara, asfar. Dia kata waktu asfar tu dalam mazhab Hanafi, waktu asfar tu waktu fadilat untuk solat subuh. Dan kita kata waktu ghalas, masih gelap, iaitu waktu takjil, waktu segera, itulah waktu mustahab dan waktu fadilat. Okey, jelas. Lelaki itu menyahut, di manakah orang bertanya? Nabi kan lepas terang 2 hari. Nabi itu minta orang tu duduk 2 hari. Baginda bersabda, waktu kamu antara waktu yang kamu lihat. Waktu kamu ni, waktu kamu lihat 2 hari duduk dengan aku lah. Hari pertama aku semayang banyak. Aku semayang waktu apa? Hari kedua aku semayang pada waktu apa? Jadi, hari pertama Nabi sembahyang awal waktu. Hari kedua Nabi lewat sedikit daripada waktu. Daripada hari yang pertama. Kamu solat bersama kami 2 hari. Nabi minta sebab apa 2 hari? Nabi ingin mengajar sahabat secara amali. Walaupun sebenarnya baginda boleh menerangkan tentang waktu solat dalam masa 2 minit sahaja. 2 minit aja. Kan kadang-kadang kan satu kursus tu dia hampir masa 6 bulan kursus tu. Tapi kita pergi kat pakar kata tak apa, hak 6 bulan tu aku buat 3 hari ya. Mu duduk dengan aku 3 hari. So kamu belajar seperti 6 bulan. Macam tuan-tuan lah, belajar dengan saya 3 bulan seperti belajar orang belajar dengan saya di surau-surau dan masjid 7-8 tahun. Tuan belajar 3 bulan sahaja. Hebat tuan-tuan semua. Saya pun tumpang kehebatan tuan-tuan. Saya sebenarnya tak hebat pun. Tuan-tuan hebat. Sebab nak tahu saya tak hebat, saya mengajar majid-majid 7-8 tahun. Baru jilid ketiga. Kalau di Mardi tu hampir 10 tahun dah. Baru jilid ketiga. Maksudnya tak hebatlah saya. Tapi dengan berkat kehebatan tuan-tuan, saya tumpang hebat. Saya tumpang berkat 3 bulan, orang lain mengaji 7 tahun. Kan kita mula bulan 4, 24 bulan 4, 24 bulan 4, 24 bulan 5, 24 bulan 6, 24 bulan 7. Baru 3 bulan. Baru kita 28 hari ni. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Saya tumpang kehebatan tuan-tuan. Kalau saya tak hebat lah, sebab tempat lain saya mengajar 7 tahun. Tuan, dengan kehebatan tuan-tuan semua, aura tuan-tuan tu. Aura tu. Kena aura tu. Kena aura tuan-tuan. Saya pun jadi tumpang berkat. Tumpang hebat tuan-tuan semua. Masya Allah. Okey. Kamu solatlah bersama kami 2 hari. Nabi ingin mengajar sahabat secara amali. Walaupun
Nabi ingin mengajar sahabat secara amali. Walaupun sebenarnya walaupun baginda boleh menerangkan tentang waktu solat dalam masa 2 minit sahaja. Hari pertama, solat di awal waktu. Hari kedua, baginda solat di akhir waktu. Maksud lewat sikit lah. Solat zuhur lewat. Dan solat zuhur lewat. Solat yang akhir waktu. Akhir sikit waktu. Akhir sikit waktu. Kena marah tu biasa lah mengaji. Orang hebat pun kena marah. Kalau tak kena marah, dia tak boleh jadi hebat. Kalau tak kena marah, dia tak boleh jadi hebat. Dia kena marah itulah kena jadi hebat. Kena herdik itulah jadi hebat. Kena herdik lah jadi hebat. Okey. Jadi Nabi kata abridu bizuhri, abridu bizuhri. Dari lafaz hadis ini mazhab Hanafi berpendapat bahawa abridu, abrada wa fa abrada bizuhri, fa abrada bizuhri, abrid. Kalau abrada tu fi'il madhi, sembahyang pada waktu sejuk. Abridu, sejukkan waktu zuhur kamu. Abrid itu amar. Abrid, sejukkan waktu kamu. Okey. Jadi abridu fa abrada bizuhri. Daripada perkataan abrada ni, mazhab Hanafi berpendapat bahawa afdal solat zuhur lewat waktu dia sejuk sikit. Mazhab Syafi'i berpendapat afdal solat zuhur awal waktu. Waktu solatikum baina ma ra'aitum. Kalau terjemah secara lafzi, dia terdapat sedikit dia terdapat sedikit persoalan dalam terjemahan dalam bentuk lafzi. Tengok terdapat persoalan di sini. Iskal itu masuk persoalan. Secara lafaz hubung kait baina. Dalam perkataan baina ni, apa hubung kait dalam perkataan baina? Dengan perkataan selepasnya ada tarfain. Maksudnya baina ni dia ada satu had, dia ada satu boundary, dia ada satu border lah. Tarfain ni border lah. Border kanan, border kiri. Tarfain ni dia ada 2 border. Baina ni dia, bila perkataan Arab dalam perkataan baina, so dia ada 2 taraf. Dia ada 2 border. Iaitu awal dan akhir. Itu border dia. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Waktu awal dan waktu akhir. Maka makna tarfain tidak termasuk pada hukum. Makna tarfain hukum. Nabi kata waktu solat kamu di antara apa yang kamu lihat. Jadi maka maknanya tarfain tidak termasuk. Maknanya tarfain tak termasuk. Awal waktu tak termasuk, akhir waktu tak termasuk dalam waktu. Jadi waktu solat kamu di antara awal dan akhir. Jadi bila kata baina, antara awal dan akhir, awal tak termasuk, akhir tak termasuk. Hak tengah tu yang termasuk. Sebab dia ada border. Border tu tak termasuk lagi. Lepas border baru masuk. Lepas border baru masuk. Dan border di penghujung border. Penghujung border tu masuk dia. Lepas penghujung border tak masuk dia lah. Jadi baina tu dia awal dan akhir tu tak termasuk dalam border tadi. Dalam border tadi. Dalam lingkungan border tadi. Begitu. Jadi di sini, maka maklumlah di sini solat pada 2 hari tadi terkeluar daripada waktulah. Sebab Nabi sembahyang awal waktu terkeluarlah. Sebab dia tak termasuk dalam border. Nabi sembahyang hari kedua akhir waktu terkeluar juga. Sebab dia tak termasuk dalam border. Sebab bordernya di dalam selepas, di antara waktu awal dan waktu akhir. Bukan exactly waktu awal. Bukan exactly waktu akhir. Tak. Itu persoalannya. Jawabnya, sebenarnya Nabi solat di antara tarfain. Sebenarnya Nabi itu bukan masuk Allahu Akbar, zuhur terus semayang. Tak. Azan dulu, semayang sunat, patuh qamat. Maksudnya dah dalam dah. Cuma dari segi istilah tu nampak lain. Buka kunci. Bila di segi baca, seorang tadi telah menggerakkan menggerakkan anak kunci.
menggerakkan mangga, menggerakkan anak kunci, lalu terbukalah mangga. Apa maksudnya? Dari segi percakapan, dia ada awal, dia ada akhir. Maknanya, gerakkan kunci, barulah terbukanya mangga. Sebenarnya, proses gerakan kunci, terbukanya mangga serentak. Tapi dari segi perkataan, beza. Perkataan bezalah. Kena sebut dari segi perkataan ada takwal, ada akhir dan ada awal dan ada akhir. Ada awal dan ada akhir. Awalnya kata gerakkan kunci, akhir dia mangga terbuka. Sebenarnya mangga terbuka dengan pergerakan kunci tadi. Serentak mangga tu terbuka dengan pergerakan kunci. Kunci tu bergerak, mangga sikit-sikit terbuka. Pop. Bila satu pusingan kunci tu terlepas, pop, mangga pun pop, sudah terbuka kesemuanya. Jadi maknanya begitulah. Sebenarnya Nabi sembahyang tu bukan di awal, bukan di akhir, di tengah-tengah waktu itu. Sebab ada azan dan iqamat. Cuma dalam sabdaan menyatakan waktu solat kamu di antara apa yang kamu lihat. Dari segi amali, tidak harus solat fardu, bahkan azan, solat sunat dan sebagainya dahulu. Jadi Nabi SAW bukan sembahyang di tarfain, iaitu di betul-betul exactly awal, bukan betul-betul exactly akhir. Maksudnya awal tu setelah beberapa amalan sunat dilakukan, dan begitu juga akhir, bukanlah salam tu habis selalu waktu, tidak. Jadi solat sunat dan sebagainya dahulu. Jadi solat Nabi bukan di tarfain, bahkan di tengah-tengahnya. Jadi persoalan hilang. Okey, kan soal orang yang bertanya ni dipanggil satu kaedah, kita panggil al-mu'tariz kal ama. Al-mu'tariz kal ama. Orang yang selalu membawa persoalan ni sebenarnya dia buta. Buta kau tengoklah dulu. Soalan timbulkan soalan, buta sungguh orang bertanya ni. Kedua, fasal kedua. Hadis tu fasal pertama saja hadis dibawa. Lepas tu fasal kedua. Hadis fasal pertama bawa dua hadis dan bab waktu solat dan waktu-waktu solat. Fasal kedua hadis yang ketiga. Wan Abdullah wan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ammani Jibrilu inda baiti marratain wa shalla bi az-zuhra hina zalat asy-syamsu wa kanat qadaru asy-shiraqi wa shalla bi asra hina sara zillu kulli shay' mislahu wa shalla bi al-maghriba hina al-aftara as-sha'im wa shalla bi al-'isha حين الغاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين الأفطر صائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا الوقت الأنبياء من قبلك ووقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي. Okey. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Jibril telah mengimamiku di samping Kaabah. Sembahyang kat Mekah lagi, di samping Kaabah sebanyak 2 kali. Jadi sebab tu orang tu Nabi ajar dia 2 hari, sebab Nabi belajar dengan Jibril pun 2 hari. Begitu. Di samping telah mengimami di samping Kaabah sebanyak 2 kali. Beliau mengimamiku salat zuhur ketika tergelincir matahari dan ianya sekadar panjang tali kasut. Beliau mengimami salat asar ketika jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya. Beliau mengimami salat maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Beliau, yakni Jibril, mengimami salat
mengimami solat isyak ketika hilangnya mega. Beliau mengimami dan solat subuh ketika haramnya makan, iaitu waktu imsak tu. Waktu makan dan minum ke atas orang berpuasa. Keesokannya beliau mengimami, Jibril mengimami ku, Nabi kata, dalam solat zuhur ketika bayang-bayang hampir sama seumpamanya. Beliau mengimami solat asar ketika bayang menjadi 2 kali ganda. Beliau, yakni Jibril, mengimami solat maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Beliau mengimami solat isyak sehingga waktu 1/3 malam. Beliau mengimami solat subuh, yakni Jibril, sehingga waktu cerah sedikit. Kemudian beliau berpaling kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, inilah waktu-waktu anbiya sebelum kamu, dan waktu solat adalah di antara 2 waktu ini. Okey. Selepas ini, Nabi pulang. Selepas daripada Mi'raj. Selepas Nabi pulang daripada Mi'raj, menerima perintah solat 5 waktu, Saidina Jibril datang mengimami baginda, memberitahu waktu-waktu. Lepas turun tu nak beritahu tu, lepas turun tu nak beritahu terus. Lepas tu Jibril datang selalu ke hari yang keesokan tu, Jibril datang dah nak beritahu waktu-waktu kepada Nabi SAW. Kenapa dimulakan dengan solat zuhur? Selepas pulang daripada Mi'raj, baginda SAW tidak dapat mengkhabarkan kepada orang Islam, dan untuk mengumpulkan semua orang adalah susah. Kerana itulah baginda tidak memulakan dengan solat subuh, tetapi bermula dengan solat zuhur. Nabi telah menjadi muqtadi, Sayyidina Jibril telah menjadi imam. Nabi muqtadi ataupun Nabi tadi muqtadi ataupun makmum. Imam, makmum, ibtidak, mubtadi. Nabi mubtadi. Nabi ni mubtadi, makmum sama je lah. Nabi itu mengikut imam. Mubtadi, Nabi mengikut imam. Makmum tadi mengikut imam juga. Begitu. Sayyidina Jibril menjadi imam, sedangkan Nabi menjadi muqtadi. Sayyidina Jibril menjadi imam, sedangkan sahabat mengikuti Nabi. Sahabat tak nampak Nabi. Sahabat tak nampak Jibril. Nabi nampak Jibril. Nabi ikut Jibril. Sahabat ikut Nabi. Dalam mengikut Jibril, Nabi beriktidak. Nabi beriktidakkan kepada, Nabi bermakmumkan kepada, kalau kita tengok secara lafzi lah, Nabi bermakmumkan kepada Jibril lah. Dan Nabi nampak Jibril. Sahabat tak nampak Jibril. Sahabat bermakmumkan kepada Nabi. Di sini ada satu pertikaian, ada satu masalah. Masalah dia apa dia? Iaitu di sini jadinya berlaku iqtida' bil muqtadi. Iqtida' bil muqtadi. Nabi ni ikut orang dan makmum ikut Nabi. Jadi makmum mengikut Nabi yang mengikuti Jibril. Dia kata iqtida' iqtida bil muqtadi. Iqtida bil muqtadi, mengikut orang yang bil iqtida. Iqtida ni mengikut muqtadi, mengikut orang yang menjadi makmum. Iqtida bil muqtadi. Iqtida ni mengikuti, bil muqtadi tu makmum lah, mengikuti makmum. Sahabat sembahyang mengikuti makmum. Mana boleh sembahyang berjemaah tak boleh ikut makmum, kena ikut imam. Boleh faham dia punya situation dia. Jadi Nabi sembahyang tengok Jibril. Nabi sembahyang macam mana Jibril ajar. Sahabat tak nampak Jibril. Sahabat ikut Nabi. Jadi sekarang sahabat ikut Nabi, yang mana Nabi tadi ikut Jibril. Maka dia dipanggil masalahnya iqtida' bil muqtadi. Iqtida' mengikuti bil muqtadi, iaitu para makmum. Baginda tidak jadi mengikut pendapat Imam Ahmad, iqtida' bil muqtadi ni tidak harus. Dia kata, Imam Ahmad kata harus. Muqtadi berimamkan muqtadi. Maknanya Nabi itu muqtadi kepada Nabi tadi, muqtadi kepada Jibril, dan sahabat muqtadi kepada Nabi. Mengikut Imam Ahmad kata harus.
muqtadi yang bersolat di belakang imam. A'imah salasah mengatakan ada A sembahyang, B ikut A, jadi C ikut B. Kata mazhab Hanafi, kata mazhab Imam Ahmad boleh, kata mazhab Imam Ahmad sah. Tetapi mazhab selain daripada Imam Ahmad kata tak sah. Masalah mengatakan tidak harus. Jawabnya, jadi kalau sembahyang begitu, apa jawapan dia? Sebab kita tengok keadaan begitu. Apa jawapan dia? Jawabnya, Nabi sebenarnya bukan muqtadi. Nabi tadi bukan muqtadi. Nabi tak ikut Jibril. Nabi tadi mukabbir. Nabi tu tolong kuatkan suara saja. Nabi, jadi Nabi bukan muqtadi, tetapi mukabbir. Nabi ni mukabbir. Ataupun ihtimal yang kedua, Sayyidina Jibril tak jadi imam pun, tapi berada di samping Nabi dan menuju ajar kaifiat solat kepada Nabi. Fasallal bih zuhra. Fa di sini fa tafsiliyah. Maksudnya Sayyidina Jibril menunjuk cara kepadaku bersolat, bukan aku ikut dia, tak. Dan sepadar tali panjang kasut, sekadar kasut panjang. Dia kata apa dia tu? Mengimami solat zuhur ketika matahari, iaitu sekadar panjang tali kasut. Kita terjemah lafzi, sepanjang tali kasut. Sepanjang tali kasut. Sekadar panjang tali kasut. Maksudnya ialah bayang asli itu pendek, kerana matahari tidak berada betul-betul setentang dengan Kaabah ketika itu. Tali kasut kan pendek. Maksudnya bayang asli. Sepanjang tali kasut tu, maksudnya tali kasut itu ialah bayang asli. Yang mana pada waktu zawal, apabila tidak tegak matahari di atas objek, maka terdapatnya bayang asli. Bayang asli itu disebut oleh Nabi seperti sepanjang tali kasut. Tali kasut ketok lah panjang, pendek je tali kasut. Nak ikat kasut je, bukan panjang lebar. Jadi pendeknya tali tadi bermakna pendeknya bayang asal itu. Dia bahasa kan, kita kata sekadar segala matahari. Matahari segala. Matahari segala macam mana? So dia tengok jarak tu macam galah dia nak buat. Satu galah tu alat pengait buah tadi. Calo. Sekadar panjang tali kasut. Imam Salas berpendapat bahawa waktu asar masuk bila bayang sesuatu sekali ganda seperti, tetapi Imam Hanifah berpendapat bahawa waktu asar ialah bayang dua kali ganda bagi sesuatu. Ketika orang berpuasa, maghrib pula ketika orang berbuka berpuasa, timbul persoalan ialah sewaktu Jibril mengimami Nabi atau Nabi mengajar baginda ataupun Nabi atau menunjuk ajar baginda, beliau diturunkan. Belum lagi diturunkan lagi berpuasa, sebab berpuasa pada tahun kedua hijrah. Jadi kenapa pula sembahyang maghrib ni macam sekadar orang berpuasa? Jawabnya, sewaktu peristiwa ini berlaku, sebenarnya puasa telah difardukan lagi. Puasa difardukan dah, cuma pelaksanaan puasa, ayat kefarduan puasa dah turun. Cuma pelaksanaan puasa di Madinah. Okey. Hari kedua Nabi solat zuhur ketika habis misal awal. Bayang pertama habis. Sebab itu Imam Malik mengatakan antara misal awal dan misal sani adalah waktu mustarak, iaitu di antara zuhur dan asar. Boleh solat zuhur dan juga boleh solat asar. Telah kita bincangkan. Nabi solat maghrib pada waktu yang sama pada hari kedua dengan hari pertama. Nak menunjukkan bahawa waktu maghrib ni terlalu pendek. Tak ada Nabi tunai waktu lewat. Hadrat Adam, dia kata, Nabi kata, Jibril kata, inilah sembahyang anbiya sebelum kamu. Maknanya sebelum Nabi itu, sembahyang waktu ni telah dikerjakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Adam AS telah bertaubat atas kesilapan baginda waktu penerimaan taubat. Maka dia sujud taubat selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud taubat tadi atas kesilapan baginda pada waktu penerimaan taubat itu waktu subuh.
menyatakan kegembiraan baginda bertaubat. Maka dia sembahyang 2 rakaat. Waktu subuh, taubat dia diterima. Maka atas tu Nabi Adam sembahyang subuh. Subuh ni mula-mula dilakukan oleh Nabi Adam. Zuhur pula ialah dilakukan oleh Nabi Ishak. Setelah korban yang dilakukan diterima Allah sebagai nak menyatakan kesyukuran, dia pun solatlah 4 rakaat. Itu dia panggil solat zuhur. Solat asar pula dilakukan oleh Nabi Uzair alaihissalam sewaktu bangkit daripada tidur 100 tahun. Kemudian beliau tunaikan solat asar 4 rakaat sebagai tanda syukur. Nabi Uzair alaihissalam ni yang mana dia nak tunjuk, dia nak tengok kekuasaan Allah Ta'ala, maka Allah SWT telah tidurkan baginda Uzair alaihissalam 100 tahun. Nabi Uzair, masa dia pergi tinggalkan anak dia tadi, dia umur 40 tahun. Dan anak dia 20 tahun. Maka dia tertidur 100 tahun. Selepas tertidur 100 tahun, dia bangun kelik ketuk pintu. Umur 40. Orang tengah muda. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Kuat bunyi orang muda lah. Lepas tu jawab hok dalam tu. Waalaikumsalam. Orang tua. Maksudnya Sayyidina Uzair alaihissalam tidur 100 tahun. Patutnya dia bangun umur 140. Tapi oleh kerana dia tidur, umur dia 40 tahun. Dia balik, anak masa tu dia tinggal, anak umur 20 tahun. Maka dia balik selepas 100 tahun, anak dah umur 100 tahun. Anak tua pada bapa. Kes ni. Sebab tu dia bagi salam. Assalamualaikum. Macam orang gagah umur 40 tahun ni, Jeff. Hak jawabnya, Waalaikumsalam. Nak tidur dah ni. Nak tidur dah ni. Maksud umur 120 anak. Ayuh baru umur 40. Sebab 100 tahun tidur. Jadi dia bangun tu sembahyang asar. Sembahyang maghrib dilakukan oleh Nabi Daud. Setelah taubat baginda diterima, baginda memulakan solat tersebut dengan 4 rakaat, tetapi melakukan salam pada rakaat ketiga. Sebab tu maghrib 3 rakaat. Dan solat isyak khusus kepada umat ini. Di tengah-tengah setiap waktu terdapatnya solat-solat sunat. Wallahualam. Kita berhenti di situ dulu insya-Allah. Kita sambung esok malam pula insya-Allah. Esok malam hari Rabu lah. Esok malam awal sikit lah. Kalau ustaz tak ada kelas malam esok sebab hari minggu kelima. Dia kalau tengok kok gambar sini muda lagi, tapi kalau tengok luar tu memang tua lah. Umur saya dia kali kot. Begitu. Jadi insya-Allah kita mulakan muka surat 291 bab waktu solat. Bab waktu solat lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.